ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kita dalam daurah membahaskan risalah karangan Syekh Al-Albani, karangan Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Risalahnya yang berjudul Manzilatus Sunnah fil Islam, kedudukan as-sunnah dalam Islam. Dan insya-Allah, ya tuan-tuan dan puan-puan, saya kira pada malam ni kita boleh tamatkan bacaan kita dalam risalah ini, ya, sebab saya lihat apa yang tersisa, ya, apa yang berbaki sedikit sahaja lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita lihat di muka surat 83 daripada kitab terjemahan yang kita gunakan, ya, di bawah tajuk membantah kesesatan anti hadis. Kita lihat tajuk di surat 83, kelemahan hadis Muadz pada pandangan serta perbincangan bahagian hadis yang dikritik. Ini dalam dalam bahagian akhir risalah ini, penulis Syekh Al-Albani rahimahullah nak menarik perhatian kita tentang satu salah faham, saya kira, ya, boleh kita kata satu salah faham yang telah timbul sekian lama berkenaan topik kedudukan as-sunnah dalam Islam, ya, hubungan antara Al-Quran dengan as-sunnah. Kekeliruan dan salah faham yang telah sekian lama boleh kita kata wujud dalam masyarakat Islam, yang antaranya disebabkan oleh sebuah hadis yang dikenali sebagai hadis Muadz dalam peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau, ya, mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Ya, jadi Muadz, beliau di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilantik sebagai pendakwah, ya. Kadang-kadang saya tengok ada dalam kalangan daripada kalangan kita yang menggunakan istilah muballigh, ya, menggunakan istilah muballigh bagi merujuk kepada pendakwah, ya. Jadi cuma saya mempunyai pandangan, ya, kalau nak dikatakan, kalau nak diistilahkan pendakwah ni sebagai muballigh, seperti Muadz bin Jabal, kalau kita nak kata bahawa dia terdiri daripada kalangan muballigh, saya agak skeptikal, saya merasakan bahawa perkara tu sedikit janggal, dan saya kira tuan-tuan dan puan-puan mungkin dapat faham mengapa timbulnya kejanggalan tersebut. Sebab biasa kalau kita gunakan istilah muballigh, ya, muballigh ni dia merujuk kepada orang kata apa? Padri-padri, ya. Muballigh ni dalam agama Kristian. Jadi tinggal lagi, ya, terserahlah sejauh mana kewajaran nak digunakan istilah muballigh merujuk kepada pendakwah, ya. Itu, ya, terserah kepada pandangan masing-masing lah, ya. Tetapi itulah, saya kira bukankah lebih elok kita menggunakan saja istilah pendakwah, dan saya kira istilah ni dapat difahami oleh semua. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kembali kepada Muadz bin Jabal tadi, ya, dalam sebuah hadis yang akan kita bincangkan sebentar lagi.
menceritakan dalam sebuah hadis yang dikenali sebagai hadis Muadz bin Jabal, menceritakan dalam satu peristiwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, telah berlaku satu dialog, ya, antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi saya kira kita lihat perbincangan tentang hadis tersebut. Kita lihat di surat 84 dalam kitab terjemahan yang kita gunakan ini. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, sebelum aku mengakhiri penyampaianku ini, aku melihat bahawa aku perlu menarik perhatian saudara-saudaraku para hadirin kepada sebuah hadis yang terkenal dan banyak dikemukakan dalam kitab-kitab usul fiqh. Ya, banyak digunakan hadis ini yang kita akan bincangkan ni dalam usul fiqh. Maknanya dalam nak menetapkan usul fiqh, apa perbahasan dia. Kalau dia usul fiqh, dia berbeza dengan fiqh itu sendiri. Fiqh dia membahaskan tentang hukum hakam, tata cara amal ibadah, ya, dan seumpamanya. Adapun usul fiqh, dia membahaskan tentang asas kepada ilmu fiqh itu, ya, membincangkan tentang hukum-hukum itu secara amnya. Yani apa hukum wajib, sunat, harus, makruh, haram. Mereka membahaskan tentang hukum-hukum itu sendiri dan tidak membahaskan tentang hukum sesuatu permasalahan secara khusus. Tak, hukum itu sendiri. Ini perbahasan dalam usul fiqh. Jadi kata Syekh Al-Albani, terdapat kelemahan pada sanadnya. Dan hadis ini juga bertentangan dengan kesimpulan yang telah kita fahami dalam perbincangan kita sebelum ini, iaitu larangan memisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah dalam pembinaan hukum syariat dan kewajipan berpegang kepada kedua-duanya secara bergandingan. Baik, ini introduksi kata-kata pendahuluan daripada Syekh Al-Albani berkenaan tentang hadis Muadz yang menjadi satu topik dalam satu perbahasan dalam kitab-kitab usul fiqh. Cuma kata Syekh Al-Albani, hadis ini dia ada kelemahan pada sanadnya. Yani apa maksudnya? Kalau hadis tu dah ada kelemahan pada sanadnya, kebiasaannya bererti bahawa hadis tersebut lemah, hadis tu dhaif. Hadis itu tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kelemahan pada sanadnya, dan kata beliau, hadis ini juga bertentangan dengan kesimpulan yang telah kita bahaskan. Maknanya dari segi sanad dia ada masalah. Sanad maknanya rangkaian perawi-perawi yang meriwayatkan hadis Muadz tersebut. Bukan itu saja, dari segi matannya itu, dari segi isi kandungan hadis itu sendiri pun ada masalah, kerana bertentangan dengan kesimpulan yang kita telah fahami dan bincangkan sebelum ni, kata Syekh Al-Albani, iaitu kalau dalam perbincangan kita dalam kuliah-kuliah yang sebelum ini, kita dah bahaskan bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi dua sumber utama agama. Dan kita juga telah jelaskan bahawa Al-Quran tidak boleh dipisahkan daripada As-Sunnah. Kedua-dua Al-Quran dan As-Sunnah perlu dijadikan sebagai rujukan secara bergandingan. Bergandingan maknanya kita kena rujuk kedua-duanya sekaligus. Jangan dipisahkan. Isi Al-Quran tak mungkin bercanggah dengan hadis. Yani hadis yang sahih. Kerana itu Al-Quran dia saling menjelaskan. Al-Quran dan As-Sunnah saling menjelaskan antara satu sama lain. Maka kerana itu tak boleh nak dipisahkan, dengan erti kata kita nak rujuk pada Al-Quran sahaja atau nak rujuk pada hadis sahaja. Biasa kita dengar yang pertama lah. Biasa kita dengar orang seperti mana golongan anti hadis lah, mereka kata kami nak rujuk Al-Quran sahaja. Kita kata ini salah, tapi kita tak dengar lagi lah orang kata aku nak rujuk pada hadis sahaja. Kenyataan yang seperti itu kita belum dengar lagi, tak ada istilah orang
hari ini kita dengar istilah anti hadis. Kita belum dengar lagi istilah ada kelompok tertentu yang anti Al-Quran, yang pro hadis tapi anti Al-Quran. Kita tak dengar ya kumpulan yang macam ni. Jadi ya perbuatan atau pendekatan sebahagian daripada kelompok yang nak memisahkan antara Al-Quran dan Sunnah ini adalah satu ya perbuatan yang salah dan sesat. Baik. Kata Syekh Al-Albani, hadis yang aku maksudkan ini ialah hadis riwayat Muadz bin Jabal. Lihat dia dalam terjemahan ditulis Muadz ibn Jabal. Ini salah ya. Dari segi tata bahasanya salah lah ya. Kita biasa kalau dalam budaya ya, hatta dalam budaya Melayu kita, biasa kita sebut nama seperti mana macam saya lah, Idris bin Sulaiman. Itu dari segi tata bahasanya begitu. Salah kalau kita nak kata Idris ibn Sulaiman. Dari segi tata bahasa Arabnya salah. Dan alhamdulillah dalam budaya Melayu pun kita tak kata macam tu ya. Mungkin kalau nama kerabat diraja ada cara-cara mereka yang tersendiri, tapi itu satu perkara yang lain. Cuma nak kata di sini ya, dalam terjemahan tu ditulis Muadz ibn Jabal, ini kita kata salah. Sebetulnya Muadz bin Jabal ya radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya ketika mengutusnya ke Yaman. Ini dia. Ini hadis Muadz ini ialah peristiwa dialog antara Rasulullah dengan Muadz sebelum Nabi lepaskan Muadz bertolak pergi ke Yaman sebagai pendakwah untuk nak berdakwah kepada penduduk Yaman di sana. Rasulullah berada di Madinah ya, Muadz nak diutus ke Yaman yang terletak di selatan semenanjung tanah Arab tu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bertanya kepada Muadz, dengan apa kamu berhukum? Jadi tuan-tuan boleh lihat dialog ini dan cuba orang kata apa, cuba kenal pasti mana apa yang tak kenanya ya, sebelum kita ya bincangkan nanti. Baik, jadi Rasulullah kata kat Muadz, dengan apa kamu berhukum? Apabila kamu pergi ke Yaman nanti ya, di sana aku tak ada ya. Kalau di Madinah tak timbul isu. Sebab apa juga permasalahan para sahabat akan merujuk kepada Rasulullah. Tapi bila kau di Yaman nanti, bila kau sampai kat sana nanti, semestinya kau akan berdepan dengan ya persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan, kemusykilan-kemusykilan. Jadi dengan apa kamu nak berhukum? Apa rujukan kamu kalau dah sampai di Yaman nanti? Ya, Muadz menjawab, dengan kitab Allah. Aku akan berhukum dengan kitab Allah. Maknanya kitab Allah, Al-Quran, aku akan jadikan Al-Quran itu sebagai sumber rujukan dan panduan dalam menghadapi soalan-soalan, permasalahan-permasalahan dan sebagainya. Nabi bertanya lagi, jika kamu tidak mendapatinya dalam kitab Allah ya, bima tahkum, kata Rasulullah, Muadz kata bi kitabillah, fa illam tajid, kata Nabi, jika kamu tidak mendapatinya dalam kitab Allah, maknanya kalau dalam soalan yang diajukan kepada kau tidak menemui jawapannya dalam Al-Quran, kau nak buat macam mana ya? Maka Muadz menjawab, bi sunnati Rasulillah, aku akan berhukum dengan sunnah Rasulullah ya. Kalau tak ada dalam Al-Quran, aku akan semak as-sunnah, dan kalau ada jawapan, aku akan ya beri jawapan berdasarkan kepada as-sunnah. Nabi bertanya lagi, fa illam tajid, jika kamu tidak mendapatinya, yakni kalau dalam as-sunnah, kalau dalam sunnah tak ada, dalam Al-Quran tak ada jawapan, dalam sunnah tak ada jawapan, kata Muadz, ajtahidu ra'yi wala alu, aku akan berijtihad, kata Muadz, dan aku berusaha sehabis dayaku untuk mencapai ijtihad tersebut. Maknanya aku akan berijtihad. Ijtihad maknanya
mengamati soalan yang berbangkit itu, permasalahan yang diajukan. Aku akan kaji, aku akan amati secara dekat, aku akan melihat, ya, dan aku akan cuba, ya, membuat kesimpulan atau menghasilkan jawapan untuk soalan tersebut, ya. Maka mendengar jawapan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillah alladhi waffaqa rasulillah lima yuhibbu rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah dengan perkara yang disukai oleh Rasulnya, ya. Baik, itu hadisnya. Itu riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbualan antara baginda dengan Muadz sebelum Muadz diutus ke Yaman. Baik. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, aku tidak berkesempatan untuk menerangkan kelemahan sanad hadis ini sekarang. Namun aku telah pun menerangkannya dengan jelas dan mungkin belum pernah ada penerangan sepertinya sebelum ini. Hadis ini ada di dalam as-silsilah yang disebutkan sebelum ini, ya, iaitu silsilah ahadith al-dha'ifah, ya, himpunan hadis-hadis dhaif. Nombor lihat nota kaki di bawah tu, nombor 885 yang yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani sendiri. Memadai bagiku ketika ini untuk mengingatkan bahawasanya Amirul Mukminin dalam bidang hadis, iaitu Imam Bukhari. Amir Mukminin maknanya tokoh lah, ya, tokoh besar dalam bidang hadis. Siapa? Imam Bukhari. Mana tanya kerana kitab hadisnya Sahih Bukhari ditarafkan sebagai kitab hadis yang paling sahih, ya. Macam mana boleh sampai ke darjat macam tu kalau bukan kerana penulisnya seorang ulama hebat dalam ilmu hadis. Dia kata Imam Bukhari telah mengelaskan atau telah mengkategorikan hadis ini sebagai hadis yang mungkar. Ya, hadis yang mungkar. Mungkar dari segi bahasa maknanya sesuatu yang diingkari, sesuatu yang disanggah, ditolak. Dengan itu bolehlah aku menerangkan sedikit mengenai kritikan terhadap hadis ini seperti yang aku nyatakan sebentar tadi. Ini di awal tadi Syekh Al-Albani dah menjelaskan secara umum bahawa hadis ini dia ada kelemahan dari segi sanad, dari segi rangkaian perawi dia, dan dia ada kelemahan dari segi matan, isi kandungan hadis itu sendiri. Jadi seterusnya kata Syekh Al-Albani, sesungguhnya hadis Muadz ini telah meletakkan satu kaedah manhaj atau metodologi dalam penetapan hukum, iaitu melalui 3 tahap. Kalau kita perhatikan hadis Muadz ini dalam dialog Rasulullah dengan Muadz, kalau ya tuan-tuan dapat perhatikan tadi, ya, secara tak langsung dapat kita buat kesimpulan bahawa hadis ini dia menetapkan satu metodologi dalam nak menetapkan satu hukum, dalam nak mendepani satu permasalahan. Hadis ini memberi isyarat kepada kita secara langsung bahawa ada metodologi, iaitu di mana ada peringkat-peringkat yang perlu dilalui oleh seorang pengkaji itu. Apakah 3 peringkat tersebut? Tidak boleh menetapkan hukum menggunakan ijtihad pendapat sendiri, kata Syekh Al-Albani, kecuali setelah tidak berhasil menemukannya dalam as-sunnah, dan tidak boleh pula mencarinya dalam as-sunnah kecuali setelah, saya ingat boleh betulkanlah terjemahan tu, kecuali setelah tidak menjumpainya dalam kitabullah, setelah tidak mendapatinya dalam Al-Quran. Ini yang dapat kita faham daripada hadis Muadz tadi, bahawasanya kalau kita ada satu permasalahan, kita kena rujuk permasalahan itu
dan lihat dalam Al-Quran. Tengok dalam Al-Quran ada menjelaskan tentangnya atau tidak. Hanya kalau tidak ada, baru kita rujuk kepada As-Sunnah. Maknanya dengan kata lain, kalau jawapannya ada dalam Al-Quran, maka sudah memadai. Tak perlu kita nak lihat As-Sunnah dan sebagainya. Kita tengok Al-Quran. Kalau Al-Quran ada bagi jawapan, Alhamdulillah, selesai. Kalau sekiranya tidak ada jawapannya dalam Al-Quran, baru kita lihat As-Sunnah. Sekiranya dalam As-Sunnah tidak ada jawapan, tidak memberikan jawapannya secara spesifik, waktu itu barulah kita berijtihad. Itu mafhum hadis Mu'adz, ya. Baik. Kata Syekh Al-Albani, penggunaan pendekatan ini adalah tepat bagi menangani pendapat individu di sisi kesemua ulama. Seperti yang dikatakan mereka, apabila datang athar, maka terbatallah nazar atau terbatallah pendapat individu. Ada satu kaedah yang ditetapkan oleh para ulama, apabila datang athar, terbatallah pendapat individu. Maknanya kalau dalam satu permasalahan ada nas yang menjelaskan tentangnya daripada Al-Quran atau Sunnah, maka waktu itu kita tak boleh nak berijtihad. Waktu itu kita tak boleh nak berfikir mengatakan ini dan itu berdasarkan ijtihad kita. Kenapa? Kerana dalam permasalahan itu ada jawapannya dalam Al-Quran atau As-Sunnah, ya. Itu maksudnya apabila datang As-Sunnah, maka terbatallah pendapat individu. Maknanya waktu itu apa juga pendapat individu itu semua kita perlu ketepikan dan kita kena dahulukan As-Sunnah. Itu maksud kaedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di sini. Akan tetapi, kata beliau, pendekatan ini tidak boleh digunakan untuk As-Sunnah. Maknanya, kita dalam isu kita nak, kalau kita nak bandingkan, kalau kita nak bahaskan dari sudut permasalahan yang ada nas dengan permasalahan yang tidak ada nas. Dan sebelum tu apa yang kita maksudkan dengan nas? Maksud nas di sini maknanya ayat Al-Quran atau sabda Rasulullah. Itu maksud nas. Nas maknanya teks daripada Al-Quran, ayat Al-Quran, atau teks daripada hadis Nabi. Kalau ada nas, maka tak boleh kita nak berijtihad. Hanya kalau tidak ada nas, maka baru kita boleh ijtihad. Itu kaedahnya secara umum. Tetapi kata Syekh Al-Albani, pendekatan macam ni tidak boleh digunakan untuk As-Sunnah. Kerana As-Sunnah menetapkan hukum ke atas Al-Quran dan menerangkannya. Maka wajib untuk pada masa yang sama mencari hukum daripada As-Sunnah, walaupun berat sangkaan bahawa hukum tadi wujud dalam Al-Quran, kerana sebab yang telah kita bincangkan tadi. Maknanya, apa yang kita simpulkan daripada hadis Mu'adz tadi, bahawa dalam satu permasalahan kita kena tengok Al-Quran dahulu, jika tidak ada baru kita lihat As-Sunnah, ini salah. Pendekatan macam ni, kaedah yang macam ni, salah. Kaedah macam mana? Yang kata kalau dalam satu masalah kita kena tengok Al-Quran dahulu, kalau tak ada kita lihat As-Sunnah. Ayat macam ni, ungkapan seperti ini, kaedah yang seperti ini salah. Ya. Kenapa? Kerana jangan lupa kita dah sebut di awal perbahasan risalah ini bahawa Al-Quran dan As-Sunnah perlu dijadikan rujukan secara bergandingan. Maknanya tak boleh kita nak lihat Al-Quran tanpa panduan As-Sunnah. Maka tak timbul andaian atau kefahaman bahawa kita nak tengok Al-Quran dan kita nak cari jawapan dalam Al-Quran semata-mata. Kalau tak ada jawapan baru kita nak tengok As-Sunnah. Cakap macam ni tak betul. Ya, itu maksudnya di sini. Sebaliknya kalau kita nak lihat Al-Quran, kita kena tengok As-Sunnah serentak.
Tak timbul soal sama ada dalam Al-Quran. Kalau tak ada, baru kita nak tengok As-Sunnah. Tak ada. Kalau kita nak faham Al-Quran, kita kena faham berpandukan kepada As-Sunnah. Tak mungkin kita boleh faham Al-Quran berdasarkan Al-Quran semata-mata. Kena sekali dengan merujuk As-Sunnah. Ya? Kerana As-Sunnah menjelaskan Al-Quran. Maka kedudukan As-Sunnah di sisi Al-Quran itu tidak seperti kedudukan pendapat sendiri di sisi As-Sunnah. Maknanya nak mengandaikan bahawa As-Sunnah ni macam ijtihad. Dalam ijtihad tadi kita kata apa? Kalau satu masalah tu ada nas, maka tak boleh nak ijtihad. Ungkapan tu betul lah. Kenyataan macam tu betul. Tapi kita tak boleh nak kata dalam kita membahaskan tentang kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan kita kata kalau nasnya ada dalam Al-Quran, maka tak perlu kita nak lihat dalam As-Sunnah. Tak boleh kata macam tu. Ya? Bahkan wajib untuk menganggap Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber yang satu. Sumber premier, sumber utama. Tiada beza antara kedua-duanya selama-lamanya. Seperti yang, maknanya tak boleh kita nak pisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Ya? Rujukan Al-Quran dengan rujukan As-Sunnah. Kita tak boleh nak bezakan dari segi nak membuat dari segi kita nak mengkaji sesuatu permasalahan. Dalam satu permasalahan kita tengok Al-Quran sahaja tanpa As-Sunnah. Tak boleh macam tu, ya. Seperti yang diterangkan dalam ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan apa yang sepertinya. Ini dalam hadis yang telah kita bahaskan di awal risalah ni. Kata Nabi, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan apa yang sepertinya, iaitu As-Sunnah. Kedua Al-Quran dan As-Sunnah telah turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita kena sedia maklum, jangan kita keliru. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu, sebagaimana nas Al-Quran itu sendiri. Allah kata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, sama sekali dia tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ini berdasarkan pendapat dia sendiri. Sebaliknya, apa yang disabdakan itu adalah wahyu, ya, yang telah diwahyukan kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga bersabda, la yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-hawd. Dan kedua-duanya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan terpisah sehingga sampai di telaga pada hari akhirat. Ya, hadis. Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan berpisah. Dan boleh kita simpulkan juga di situ, bila dalam hadis ini Nabi kata kedua-duanya tidak akan berpisah, maknanya kedua-duanya tidak akan pupus. Dan ini juga penting, ya, untuk kita faham. Kita sedia maklum bahawa Al-Quran dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sejauh mana kita sedar dan faham bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara tidak langsung bahawa ia akan dijaga dan dipelihara seperti mana dijaga dan dipelihara Al-Quran. Ya. Allah kata dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah turunkan az-zikr, yakni Al-Quran secara khasnya, dan juga As-Sunnah sekali secara amnya. Ya. Sesungguhnya kami telah turunkan az-zikr dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Ia jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia akan memelihara Al-Quran secara khasnya dan As-Sunnah sekali secara amnya. Kenapa kita mengatakan sedemikian? Kerana kedua-duanya adalah az-zikr. Kedua-duanya adalah peringatan. Ya. Al-Quran adalah peringatan buat kita, demikian juga As-Sunnah. Sebab kita sedia maklum bahawa As-Sunnah sebahagian daripada syariat.
As-sunnah sebahagian daripada agama. Tanpa as-sunnah tak lengkap agama, betul? Sebab itu kita sanggah golongan anti hadis. Sebab itu kita sanggah golongan Quraniyun yang kononnya nak berpegang kepada Al-Quran semata-mata. Kita kata mereka ni sesat. Ya. Jadi, kita kena fahamlah sekali. Kita kena faham juga bahawa kedua-dua Al-Quran dan As-Sunnah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ia akan terpelihara dan dijaga. Dan apa yang kita lihat di hadapan kita adalah sebesar-besar buktinya. Kalau hari ini kita nampak Al-Quran sampai kepada kita, dah 14 kurun, 1400 tahun setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus Al-Quran terus terpelihara dan terjaga sampai kepada kita. Tidak ada walau satu huruf pun yang tercicir atau hilang. Ini jelas. Tapi kita kena faham, hadis juga terpelihara dan terjaga. Sama ada kita sedar akan hal tersebut atau tidak. Terjaga. Telah dikumpulkan, dibukukan dalam kitab-kitab hadis, ya, atau apa yang dikenali sebagai buku-buku utama hadis, sebagaimana Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah, Nasa'i, kitab-kitab hadis utama yang lain, semua telah dikumpulkan. Dan ini ajaibnya, sama ada kita sedar atau tidak, bahawa kitab-kitab hadis yang telah dikumpulkan hampir 1000 tahun lebih telah sampai ke tangan kita pada hari ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan tersusun dan lengkap. Perhatikan saja dalam, saya bagi contoh supaya tuan-tuan faham apa yang nak disampaikan di sini. Perhatikan saja kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau Sunan Abu Daud. Ada tak mana-mana bahagian daripada buku-buku utama hadis ini yang tercicir? Ada atau tidak? Sejauh ini maksudnya bahawa sama ada kita sedar atau tidak bahawa Allah telah memelihara, di samping Al-Quran, Allah telah memelihara hadis-hadis Nabi SAW. Jangan sekali-kali kita sangka bahawa ini semua kebetulan. Kita mungkin faham bahawa Al-Quran Allah jaga, tapi kita kena faham bahawa hadis-hadis juga telah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tempoh yang sekian lama, 1000 tahun, sampai ke tangan kita pada hari dalam keadaan selamat, cukup dan lengkap. Ini bukan kebetulan. Bahkan tak salah untuk nak katakan bahawa ini tak kurang, ini adalah satu benda yang luar biasa. Seperti mana kita lihat buku-buku Taurat, buku Injil, buku umat yang terdahulu, Allah tak jamin akan memeliharanya. Dan apa yang kita lihat pada hari ini adalah sebesar-besar buktinya. Bagaimana kita lihat kitab Bible, buku Bible tu, ya, kononnya itu Injil, tapi secara jelas itu bukan ya, secara pasti kita kata itu bukan Injil yang Allah telah turunkan. Tidak dinafikan ada bahagian-bahagiannya yang benar, yang diperakui dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, yang selari dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi banyak sahaja dipenuhi dengan penyelewengan ke tokok tambah dan sebagainya. Dan kesudahannya, ya, Bible yang ada, yang kita lihat pada zaman sekarang ni, atau dikenali sebagai Old Testament, New Testament, ini semua bukan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa sendiri atau Nabi Musa sendiri. Sebaliknya, dia adalah satu perkataan orang yang datang kemudian, ya, beratus tahun datang kemudian, yang menghimpunkan tak tahu apa dipanggil, surah-surah ke apa, yang pada hari ini disebut sebagai Bible, ya. Baik. Jadi maksud di sini bahawa as-sunnah telah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan di sini, tuan-tuan, kenapa agaknya Allah memelihara as-sunnah? Kalau kita dah sedar, ya, bahawa as-sunnah telah dipelihara seperti mana Al-Quran dipelihara,
dipelihara daripada sebarang penyelewengan, tokok tambah dan sebagainya. Soalan berikutnya ialah kenapa Allah pelihara as-sunnah? Ya. Seperti apa jawapan kita bagi Al-Quran, itulah jawapannya bagi as-sunnah. Iaitu kerana as-sunnah itu adalah sebahagian daripada agama. Bahkan dia adalah salah satu daripada dua rujukan utama Islam. Islam dia adalah dua rujukan utama Islam ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Tak mungkin kita dapat faham Islam itu ya berdasarkan Al-Quran semata-mata. Ya. Bahkan kedua-duanya ya adalah rujukan utama agama Islam itu. Ya, yang tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh diketepikan. Baik. Maka inilah, ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, maka inilah perkara yang ingin aku cuit perhatian kepadanya. Jika aku benar, maka hal ini adalah daripada Allah. Jika aku salah, maka kesalahan ini adalah daripada diriku sendiri. Aku mohon kepada Allah agar dia melindungi diriku dan anda semua daripada kegelinciran dan daripada semua perkara yang tidak diridai oleh Allah. Dan aku mengakhiri ucapan ini dengan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ya. Baik, jadi demikian tadi itulah ya penjelasan daripada Syekh Al-Albani rahimahullah berkenaan status hadis Muadz bin Jabal dan bagaimana dalam isi atau matan hadis Muadz itu nampak bagaimana seolah-olah dipisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah itu, ya, dan hakikatnya ini adalah satu perkara yang mungkar, ya. Ini adalah satu perkara yang mungkar yang menjadi satu isyarat kepada kita bahawa hadisnya adalah dhaif, ya, bahawa hadisnya adalah dhaif. Dan memang ternyata bahawa hadis itu benar-benar dhaif seperti mana yang telah dijelaskan oleh Syekh Al-Albani. Dalam sanadnya ada kelemahannya, ya. Cuma beliau tidak membahaskannya daripada sudut ilmu hadisnya. Ya, sekadar dia memberi isyarat kepada kitab, ya, rujukan tempat beliau membahaskan tentang kelemahan hadis ini secara terperinci dalam kitab Silsilah Ad-Dhaifah tadi, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ sahaja. Dan baik, di sini ada soalan kuis untuk pada malam ni. Apa nama buku fiqh Imam Asy-Syafi'i? Ya, apa nama buku fiqh Imam Asy-Syafi'i? Ya, buku fiqh. Ini penting juga dari segi apa? Dari segi kita nak dari segi perbahasan permasalahan fiqh lah. Lebih-lebih lagi dalam kalangan mereka yang mengatakan bahawa mereka bermazhab Syafi'i. Ini satu isu lah yang antara banyak isu-isu yang perlu kepada penjelasan, ya, kepada masyarakat. Iaitu isu, ya, isu kedudukan mazhab, ya, mazhab fiqh, dan sejauh mana seseorang Muslim itu perlu bermazhab, dan antara mazhab-mazhab yang ada, mana satu yang benar atau mana satu yang sesuai. Cuma kita kata tinggal lagi buat mereka yang mendakwa bahawa mereka bermazhab seperti bermazhab dengan mazhab Syafi'i, tinggal lagi sejauh mana, ya, mereka merujuk kepada buku-buku Imam Asy-Syafi'i sendiri. Dan kalau jawapan kepada soalan kuis tadi, ya, apakah buku fiqh Imam Syafi'i, jawapannya Al-Um. Ada yang kata Risalah. Risalah ni adalah buku dalam usul fiqh. Kitab Imam Syafi'i Ar-Risalah ini antara kitab yang terawal yang membahaskan tentang usul fiqh, bukan fiqh. Fiqh ialah buku fiqh beliau ialah kitab Al-Um. Baik, tapi itulah
Sejauh mana daripada kalangan mereka yang mendakwa bahawa mereka bermazhab Syafi'i, mereka benar-benar mengikuti pendapat-pendapat Imam Syafi'i sendiri, ya, dan merujuk kepada kitabnya Al-Um. Jadi sebenarnya ada banyak sahaja yang kita lihat ada yang tidak kena dan sebagainya, ya. Banyak sahaja dalam pendapat-pendapat yang didukung dalam kalangan pengikut mazhab Syafi'i yang barangkali bertentangan, menyalahi pandangan Imam Syafi'i sendiri dalam permasalahan tersebut, ya. Baik, ada yang bertanya di sini, siapakah anak-anak murid Syekh Al-Albani yang masih hidup? Antaranya ialah Syekh Masyhur, ya, Syekh Masyhur Hasan, Syekh Husain Al-Awaisyah, ada Syekh Salim Al-Hilali, ada beberapa lah, ya, mereka yang masih hidup, ya. Mereka rata-rata mereka tinggal di Jordan lah, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan perempuan, saya kira sampai di situ saja. Maka dengan itu, ya, tuan-tuan dan perempuan, alhamdulillah kita dapat selesai membahaskan kitab atau risalah Manzilatus Sunnah fil Islam ni, karangan Syekh Al-Albani. Alhamdulillah, moga-moga saya kira ini semua sekadar, ya, kita ini sebagai introduksi, ya, penjelasan umum kepada kita dalam siri kita nak mengkaji dan mendalami as-sunnah itu dengan lebih mendalam lagi. Dan cuma maksud risalah ni boleh kita faham, nak menjelaskan tentang keutamaan as-sunnah itu, dan bahawasanya kita sebagai seorang Muslim, kita diperintahkan supaya berpegang dengan kedua-dua Al-Quran dan as-sunnah itu. Ini yang diwajibkan oleh Allah atas kita, dan inilah jaminan kita daripada kita terjebak dalam kesesatan. Dan inilah yang menjadi hujjah bagi seorang Muslim. Yani hujjah, bila kita nak berhujjah, yani satu kata-kata yang wajib diterima, ya, ialah apa? Firman Allah, sabda Rasulullah, ya. Firman Allah, sabda Rasulullah, di samping amalan para sahabat. Ini hujjah. Selain daripadanya bergantung, selain daripadanya, iaitu apa pandangan-pandangan yang lain, qiyas, istihsan, al-masalih al-mursalah dan sebagainya, ijtihad, semuanya perlu dikembalikan kepada sejauh mana keselariannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nak kata bahawa di sini, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang Muslim, kita kena bermuhasabah. Sejauh mana dalam kita beramal, sejauh mana dalam kita berakidah, sejauh mana dalam kita beragama. Agama kita, akidah kita, amalan kita selari dengan isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini satu cabaran buat kita semua untuk betapa pentingnya kita bermuhasabah bahawa agama ni bukan dengan kita bertindak dengan sewenang-wenangnya. Kita beramal, berhujah dengan apa yang orang buat. Ini biasa kita dengar. Kenapa engkau buat macam ni? Oh, orang lain semua buat. Itu bukan hujah. Sejauh mana ada yang beramal dan berhujah dengan, oh, ni cikgu aku kata macam ni, ustaz aku kata macam ni, ustazah kata macam ni, dan sebagainya. Ada yang kata, oh, inilah apa yang kita warisi turun-temurun dan sebagainya. Berhujah dengan selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tidak wajar bagi seorang Muslim. Ya, seorang Muslim dia sentiasa, dia mempunyai kesedaran bahawa jalan beragamanya adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, nak kata bahawa tidak dinafikan bahawa dia perlu kepada ilmu, ya, dan perlu kepada kegigihan, tapi sebelum itu semua kita kena ada kesedaran. Bermula dengan kesedaran dan kefahaman. Kerana tanpa ada kesedaran dan tanpa ada kefahaman tentang keutamaan As-Sunnah, maka kesudahannya kita lihat bermacam-macam lah, seperti mana yang barangkali kita dapat lihat di sekeliling kita, dari segi amalan masyarakat dan sebagainya, ya. Apabila dikemukakan As-Sunnah, ada sahaja yang membantahnya dengan bermacam-macam
cara dan dengan sebab, ya. Sedangkan ini semua tidak wajar bagi seorang Muslim, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin untuk kuliah akan datang apa kitab yang kita akan bahaskan nanti insya-Allah akan dimaklumkan, ya. Baik, saya kira kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.